Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Apa khabar semua? Dah ready? Dah sedia? Yang berbahagia Ustaz Wan Sukairi selaku pengacara majlis merangkap setiausaha Badan Perhubungan PAS Terengganu yang kita semua kasihi, yang berhormat Tuan Guru Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, Timbalan Presiden PAS Malaysia, merangkap Ahli Parlimen Kubang Krian, yang amat berhormat Datuk Seri Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Samsuri, Naib Presiden PAS, dan juga Timbalan Pesuruhjaya PAS Terengganu, yang berhormat Datuk Saiful Bahri, Timbalan Pesuruhjaya PAS Negeri Terengganu, yang berhormat Ustaz Ahmad Yahya, Ketua Dewan Ulama PAS Malaysia, yang berhormat Datuk Seri Haji Taqiyuddin Haji Hassan, Setiausaha Agung PAS, yang berhormat Ustaz atau Yang Berhormat Toli Timbalan Pengurusi Perikatan Nasional Terengganu, yang berhormat Ustaz Afnan Hamimi, Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia, sahabat saya yang bekas yang berhormat Ustaz Cik Alias Abdul Hamid, mantan Ahli Parlimen Kemaman, yang juga yang dipertua PAS kawasan Kemaman, rakan-rakan ahli-ahli yang berhormat, ahli-ahli Esko Kerajaan Negeri, sahabat saya yang berhormat Jeneral Datuk Clare, itu kena sebut khusus, Ahli Parlimen Ketere. Saya sebut itu sebab dia gati apa. Terima kasih kerana turut hadir. Saf pimpinan Perikatan Nasional, seterusnya saudara dan saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini sampailah masanya dan gilirannya untuk Perikatan Nasional PAS mengumumkan nama calon yang akan mewakili Perikatan Nasional dan PAS dalam pilihan raya kecil Parlimen Kemaman yang akan berlangsung penamaan calonnya lusa, dan seterusnya hari penentuan mengundi pada 2 hari bulan Disember yang akan datang. Bagi pihak yang amat berhormat Ketua Pengarah Jabatan Pilihan Raya, saya menyampaikan salam takzim kepada Datuk Seri Timbalan Presiden dan para hadirin. Dan bagi pihak
Jabatan Pilihan Raya Pusat serta dengan dokongan kuat Jabatan Pilihan Raya di peringkat negeri dan kawasan, saya percaya semua kita telah berada dalam keadaan penuh kesiapsiagaan. Betul tak tuan-tuan? Kita dah sedia? Kita dah ready? Ambil ingatan satu perkara. Kita semua berada dalam satu harakah perjuangan politik tanah air kita di bawah panji-panji Parti PAS dan dalam gabungan Perikatan Nasional yang sedang mengendong, mendukung, menjunjung satu tanggungjawab yang amat besar dalam politik negara kita pada masa ini. Kita bukan hanya sekadar parti politik biasa, tetapi PAS dan Perikatan Nasional adalah wadah yang telah berjaya dalam pilihan raya umum yang lalu menjadi pengikat, menjadi payung, menjadi obor kepada perjuangan orang Melayu dan umat Islam khususnya dalam negara kita. Pilihan raya yang lalu, rakyat telah mengembling tenaga untuk memberikan mandat kepada kita, Parti PAS dan parti-parti dalam gabungan Perikatan Nasional. Seusai pilihan raya yang lalu, sekarang kita sedang menyaksikan negara kita sedang berada dalam satu situasi yang menuntut perjuangan yang istiqamah dan perjuangan yang berterusan. Sebab itu setiap pilihan raya, tak kira sekecil mana, adalah pilihan raya yang penting bagi kita semua. Bukan pilihan raya sambil-sambilan. Malah setiap kali ada pilihan raya, walaupun sampai 2-3 kali setahun, bagi parti kita, bagi Perikatan Nasional, bagi PAS, ia adalah sesuatu yang amat penting dan kita akan dokong dengan sebaik-baiknya agar sokongan yang sudah membesar diberikan oleh rakyat akan terus mendapat dokongan yang semakin besar sehingga parti kita berjaya merubah, merangkul semula pentadbiran dan pemerintahan negara kita, insya-Allah. Boleh tuan-tuan? Di saat kita nak mengadakan pilihan raya, umat Islam di Palestin sedang dilanda dan dihimpit oleh suatu bahana yang amat dahsyat dalam sejarah kemanusiaan. Dunia bangkit, dunia memberikan dokongan, dunia memberikan simpati, tapi dalam keadaan kepimpinan negara semacam was-was, semacam keliru, tidak dapat memberikan satu dokongan yang kuat kepada perjuangan rakyat Palestin. Kita lihat bagaimana kepimpinan masih terikat dengan ungkapan-ungkapan jalan-jalan penyelesaian dua negara ataupun the two-state solution, secara tidak langsung seolah-olah mahu mengiktiraf kewujudan Israel. Bercanggah dengan dasar negara. Negara tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Daripada dulu rakyat Malaysia, negara Malaysia menganggap Israel negara haram. Penyelesaian dua negara, two-state solution, bukan cara, bukan kaedah, bukan dasar yang kita dokong. Bagi kita, Israel mesti diganyang, dilunyaikan dan dinyahkan daripada muka bumi ini.
Kerana mereka adalah sebuah kerajaan ciptaan kelompok-kelompok barat selepas perjanjian Balfour Treaty dalam tahun 1948. Kita tidak boleh memberikan apa juga bentuk pengiktirafan kepada Israel secara langsung atau tidak langsung. Tetapi malang kepimpinan negara, termasuk dan di sidang OIC, gabungan negara-negara Islam, kepimpinan negara semacam tidak dapat memberikan impak yang sewajarnya. Malah kepimpinan Indonesia kelihatan lebih tegas dan menyerlah. Maka dalam situasi ini, ia satu tamparan kepada umat Islam. Kokohkan, rapatkan lagi saf perjuangan kita. Dan parti kita lah PAS dan Perikatan Nasional yang seharusnya menjadi harapan untuk menunjukkan kepimpinan dan pendirian yang lebih jelas dan lebih tegas. Di saat undang-undang syariah dicabar, parti-parti politik Melayu dan Islam dalam kerajaan semacam membisu, sedangkan ini tamparan yang hebat atas apa yang ada dalam perlembagaan Islam sebagai agama resmi. Tetapi kedudukan undang-undang syariah sudah mula diperkotak-katikkan, dan kita lihat parti-parti dalam kerajaan, lebih-lebih lagi UMNO, sekali lagi menjadi parti politik kembiri dan dalam nada yang bisu. Kita dengar bagaimana budaya songsang yang cuba dibawa masuk, termasuk konsert Coldplay. Kita tidak dengar suara daripada UMNO dan Barisan Nasional untuk membuat penegasan dan pendirian. Sedangkan negara lain, konsert ini telah diharamkan sama sekali. Begitu juga di saat liberalisme sedang merebak. Begitu juga di kalangan sewaktu sekularisme makin diperhebatkan. Kita dapati parti-parti politik, terutamanya UMNO dan Barisan Nasional, semacam telah dikembirikan oleh rakan-rakan di dalam gabungan kerajaan Madani. Inilah cabaran politik kepada kita semua. Sebab itu pilihan raya ini penting untuk umat Islam memperagakan kesatuan, mengukuhkan ikatan sesama kita, memberikan isyarat, memberikan signal bahawasanya umat Islam perlu diperkokohkan lagi, perlu diperteguhkan lagi, perlu diperkuatkan lagi. Jadi kemahaman akan menjadi satu medan yang amat penting. Saya yakin calon yang dipilih oleh pucuk pimpinan mengambil kira secara serius untuk mewakili rakyat Kemaman, kerana Kemaman bukan kawasan parlimen yang biasa. Kemaman inilah terdapatnya segmen para pengundi, terdiri daripada golongan cerdik pandai, teknokrat, pentadbir, usahawan, industrialis dan sebagainya. Segmen pengundi Kemaman adalah satu manifestasi rakyat Kemaman, adalah satu kelompok pengundi-pengundi yang mencerminkan dinamik rakyat Malaysia itu sendiri. Kemaman juga satu-satunya kawasan dalam Malaysia. Dia ada airport, dia ada ECRL, dia ada lebuh raya, dan Kemaman yang pernah dinobatkan nombor 2 dalam Malaysia di kalangan kerajaan-kerajaan tempatan. Dan Kemaman adalah salah satu daripada the most vibrant town ataupun city dalam negara kita. Artinya Kemaman bukan komang-komang. Kemaman bukan biasa-biasa. Kemaman adalah satu kawasan parlimen yang perlu diwakili oleh seorang calon yang selayaknya. Dan saya yakin pucuk pimpinan telah mengambil kira dan memberi penghormatan pada pengundi-pengundi Kemaman. Kerana di Kemaman ini juga peta politik negara
bakal dicorakkan menunjukkan Perikatan Nasional dan PAS ingin mereka cipta politik yang lebih baik, yang lebih elok, yang lebih sempurna untuk masa-masa yang akan datang. Jadi sudah pasti calon yang dipilih dari sudut latar belakang akademik sudah tentu dinilai habis-habis. Kalau tak cukup syarat, saya yakin tak terpilih. Calon yang dipilih dari segi pengalaman dalam politik sudah tentu ditilai habis-habis. Tak boleh calon takat muat. Tak boleh juga calon macam setengah-setengah parti. Calon seolah-olah bila semua orang lari, semua tak mau, semua takut. Saya bersimpati dengan Barisan Nasional Kemaman. Seramai-ramai pemimpin akar umbi Kemaman, rupanya tak ada seorang pun yang layak. Walaupun ada yang dah pengalaman jadi menteri besar, ada pengalaman dah jadi menteri, ada pengalaman jadi presiden bola sepak, ada pengalaman jadi pemimpin hebat wanita, ada pengalaman macam-macam, tapi tak berani nak tampil menjadi calon, sehingga akhirnya seolah-olah mempersendakan rakyat Kemaman mengambil calon-calon yang UMNO Kemaman sendiri pun tak berapa suka. Saya tak naklah kata benda kasar-kasar, sebab kita menghormati semua calon-calon, tetapi dia tidak melambangkan keseriusan nak ada wakil yang nak mewakili rakyat Kemaman yang sebegitu latar belakangnya. Berbeza dengan parti kita, kita memberikan keutamaan, pertimbangan yang mendalam dan berat, walaupun kita tak tahu siapa yang telah dipilih, yang akan diumumkan oleh timbalan presiden, tapi kita tahu calon itu adalah calon yang jauh lebih baik daripada calon-calon yang telah diumumkan oleh parti-parti lain sebelum daripada ini. Ini adalah penghormatan kepada pengundi Kemaman. Ini adalah penghormatan kepada jentera pilihan raya kawasan Kemaman, yang mana saya turut terlibatlah sebagai timbalan ketua pengarah membantu Datuk Seri Sanusi. Maka ikrar kita jentera pilihan raya peringkat pusat, negeri dan kawasan, sesiapa yang setelah diumumkan nanti sebagai calon mewakili kita, maka kita tidak akan berlengah walau sesaat. Kita akan gembelengkan setiap kudrat dan tenaga kita. Kita akan bekerja bersungguh-sungguh. Tidak ada jumlah majoriti yang memuaskan hati kita. 10,000 tak cukup, 15 tak cukup, 20 tak cukup, 25 tak cukup, 27 tak cukup. Kalau boleh, biar hilang deposit calon yang lawan. Lagi baik kalau diizinkan Allah sedemikian. Yang pasti, kita tidak memusuhi sesiapa. Kita ingin mengajak seluruh rakyat Kemaman, orang Melayu Kemaman, orang bukan Melayu Kemaman, marilah kita menebus maruah rakyat melalui pilihan raya Kemaman. Mari kita hatari syarat. Kita tak suka kepada Coldplay, kita tak suka kepada sikap acuh tak acuh terhadap nasib rakyat di Palestin. Kita tidak suka kepada pendirian takut untuk memberi sokongan kepada pejuang-pejuang Hamas dan pejuang-pejuang lain yang menentang Israel. Kita tidak mahu kerajaan kita terus membiarkan unsur-unsur sekularisme. Kita tidak mahu kerajaan negara kita membiarkan saja undang-undang syariah dipermainkan, dipersendakan. Kita tidak mahu nasib orang Melayu, nasib rakyat menjadi permainan kepada pemimpin-pemimpin dalam kerajaan madani. Lebih-lebih lagi UMNO dan Barisan Nasional itu sendiri. Maka kita mengajak semua untuk bersama-sama dengan kita. Sekali lagi, terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru Timbalan Presiden, bagi pihak Presiden yang akan membuat pengumuman. Terima kasih kepada semua jentera pilihan raya pusat, negeri dan kawasan. Terima kasih kepada pimpinan Pesuruhjaya yang dipertua PAS kawasan, Datuk Cik Ilyas, yang sejak awal-awal lagi tak berhenti-henti bekerja bersama-sama dengan kita semua. Terima kasih pada semua. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemenangan yang besar kepada calon kita dalam pilihan raya kecil yang akan datang ini. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsira. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.